Kak Yus, Kak Yus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam buat semua. Waalaikumsalam Uh, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Macam malam, cikgu. selamat malam semua. Sihat nah semua? Alhamdulillah sehat. Okey, alhamdulillah jumpa lagi semua. Saya harapkan anda semua sihat walafiat semua. Okey, sesi kita malam ni memang cikgu memang untuk makluman semua. Walaupun sesi air jualan tempoh hari telah tamat, tetapi cikgu akan sentiasa memberikan tunjuk ajar berterusan, buat coaching untuk anda, okey, boleh belajar lagi, relearn punya ni dari masa ke semasa. Yang cikgu hantar dalam grup tu ada berapa empat lah, ada empat kan. Itu hanya sikit je, sebenarnya banyak lagi. So cikgu nak anda sentiasa uh, polish ilmu yang ada. Okay, saya tahu semua semua sibuk. Orang Pasir Gudang sana pun sibuk, apa semua kan. Orang 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 Penang pun sibuk, orang Perlis sibuk, orang Kedah sibuk, orang Kuala Lumpur sibuk, orang Selangor sibuk, orang Negeri Sembilan, Melaka dan Johor, okay, semua sibuk. Tetapi kita kena ingat ilmu perlu digali dan terus dipelajari. Okay, kadang-kadang kita dengan kesibukan kita bekerja dengan buat urusan sehari-hari, kita lupa untuk mempertajamkan, untuk menambah ilmu. Okey. Dan mungkin sebabkan kita ni adalah manusia, so kita akan selalu terlupa. Okey. So tujuan cikgu buat sesi berkala ni supaya anda semua boleh terus, kita semua boleh terus bersilaturahim, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita semua berterusan untuk sama-sama belajar. Dan ilmu yang cikgu share ni adalah ilmu yang sekadarnya setakat ruang lingkup dan kemampuan, dan juga ilmu yang sekadar yang ada. Okey. So perlu cari guru yang lain juga. Tapi untuk berkaitan dengan pengurusan perniagaan, insya-Allah cikgu adalah serba sedikit. Okey, so sesi malam ini tidak perlu lama. Cuma kita nak tunjukkan step by step. Mungkin daripada anda terlupa. Okay, sekarang pun dah bulan 11. Okey, dah bulan 11. Kita ada sebulan setengah lagi nak masuk tahun baru. Okey. So nak masuk tahun baru, dan apa yang perlu kita buat, mungkin baru ni anda dah buat, dah siap-siap untuk sales target untuk 2022. Okey. Tapi takut anda terlupa. Cikgu risau ramai yang terlupa. Tak ingatlah. Yalah, kerja hari-hari duk uli kuih je, duk uli dough je kan. Buat kek lah apa semua. Tadi pun dalam grup pun ada buat bakar ayam. Meleleh mata berdarah cikgu tengok. Tengok ayam. Ayam ayam bergolek-golek atas atas apa benda. Atas apa benda. Pelantar ke apa semua tu. Okey, so cikgu nak sharekan malam ni mungkin yang terlupa. So supaya anda semua boleh khatam dan boleh kira betul-betul, ambil masa ada sebulan setengah lagi untuk anda untuk menyenaraikan apa benda anda punya sales target, supaya tahun depan 2022 kita tak nak menoleh ke belakang lagi. Kita dah campak hampir 2 tahun disebabkan Covid ni. Kita dah campak 2 tahun dah. So planning dia tidak seperti mana yang kita harapkan. Okey. Dan diharapkan dengan anda boleh menguasai ilmu kira-kira ini, ramai di kalangan kita, kalau kena jawab dengan jujur ya, ramai di kalangan kita macam cikgu sebut dulu, dia petik nombor di langit. Dia petik nombor je. Petik je. Oh, 10,000. Oh, saya nak untung 8,000 sebulan, 5,000 sebulan, 10,000 sebulan. Dari mana dia datangnya tidak tahu. Okey. So kita cuba nak elakkan benda-benda yang main petik. Sebab rata-rata saya bagi tahu setakat yang saya jumpa ni kan, sama ada orang yang baru berniaga ke, ataupun yang memang dah otai gila lah berniaga, tetap dia akan petik number. Dan selalunya kalau tak petik pun dia akan cakap apa? Oh, kita
kita punya net profit kita, untung kita nak ni, impian kita setiap bulan ni berdasarkan prestasi kita yang tahun lepas. Dia akan guna ayat macam tu. Kan? Masalahnya tahun lepas punya prestasi dia dikira-kira dia tak tahu ke mana lagi. Berdasarkan tahun lepas kita akan nampak macam 5,000 sebulan. So dia pun petik 5,000 sebulan. Dalam realitinya disitulah kesilapan yang selalu kita hadapi. Sebenarnya kita tidak boleh memacu perniagaan kita. Dan jangan rasa pelik kenapa perniagaan orang lain semakin berkembang naik. Kita nak kata naik, dia suan-suan kuku, naik turun. So kita tak nak macam ni. So kita nak ada satu benda yang kiraan kita yang jelas, yang menyebabkan kita lebih bersemangat untuk terus berniaga, dan kita akan ada driving force untuk kita move forward. Okay, jelas ya? Okay, so terima kasih kepada yang baru sertai. Kita dah habis 13 muka surat dah kan? Pemanas badan. Okay, menanti yang lain-lain tak adalah, gurau je. So baru masuk, don't worry. Okay, kita baru saja bermula chit-chat, cikgu baru chit-chat. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada semua. Nampaknya ramai yang sertai malam ni, walaupun sepatutnya ramai lagi, tapi ramai jugalah malam ni. So konten cikgu, pengisian pada cikgu malam ni is really short and precise. Dia akan sampai ke objektif yang perlu kita ni. Okay, so apa yang cikgu nak share kepada anda semua sekarang ini adalah cikgu akan sharekan skrin cikgu supaya anda semua boleh melihat, okay, bagaimanakah nak membuat kiraan, nak kira. Mungkin baru ni ialah ni yang pasal sesi online yang cikgu kurang berkenan ni. Sesi online ni kadang-kadang dia banyak tipu daya. Okay, tipu daya. Sebab apa? Kita tengah-tengah syok belajar ni, alamak, masa ni lah bunyi ada orang nak beli aiskrim. Kan, macam-macam lah. Bunyi loceng lah, macam-macam lah. So ada yang tiba-tiba, cikgu nak kena selesai, ada orang order lah. Masa tu lah kau nak goreng ayam, masa tu lah kau nak bakar kuih, macam-macam lah. Okay, so tidak mengapa. So apa yang cikgu nak share malam ini adalah cikgu akan tunjuk kepada anda step by step. Nampak skrin ni? Nampak. Ya, nampak, alhamdulillah. Okay, so bagaimanakah kita mahu membuat kiraan sasaran jualan ataupun sales projection? Okay, yang pertama kita perlu mengira keseluruhan overhead sebulan yang kita tanggung. Okay, so kita senaraikan apa yang nak kena kita kira. Okay, so untuk bahagian ini, mengira keseluruhan overhead sebulan, cikgu akan tunjukkan macam mana. Okay, tengok skrin ni. Nampak yang ni? Nampak? Pak. Okay, so sekarang apa yang anda perlu buat adalah ambil pen dan kertas. Okay, anda senaraikan apa benda yang anda sepatutnya tanggung setiap bulan, overheadnya. Sebagai contoh, sewa kedainya berapa sebulan. Okay, yang ni cikgu dah jelaskan dulu. Walaupun kita duduk di rumah, tiada kedai, kita mesti ada mentaliti dan berjiwa besar. Maksudnya kita bayangkan seolah-olah kita memiliki kedai. Dan sekiranya kita buat bisnes daripada rumah, tidak perlu menyewa, tiada sewa kedai. Sekiranya pada masa-masa hadapan kita nak mempunyai kedai, kita kena latih pada sekarang. Kita bayangkan kita ada komitmen untuk menjelaskan sewa kedai. Okay, letakkan berapa. So kalau yang berada kat rumah, cuba kalau tak nak letak 1,000, letaklah dulu 500 ke, bayangkan. Okay, anda seolah-olah macam anda menyewa ruangan di rumah anda. Okay, so walaupun anda dah tuan punya sewa, tuan pemunya rumah tersebut, anggaplah anda, perniagaan anda menyewa dengan anda. Letaklah 500 ke berapa-berapa. Yang kedua, dari segi utility, elektrik dan air, berapa. Okay, sama juga explanation dia, sama juga macam yang case sewa kedai. Kalau kat rumah pun basi-basi ataupun ambil kira berapakah jumlah. Okay, yang ketiga, dari segi utility, telefon dan internet berapa. Okay, dan jangan lupa gaji pemilik anda sebagai pemilik, kena ada gaji. Okay, letaklah berapa, 1,800, 2,000, 2,500 terpulanglah. Okay, dan
sekiranya anda berseorangan, tiada pekerja, anda kena anggap at least anda ada allocation untuk pekerja. Yang mana walaupun anda tiada pekerja pada hari ini, mungkin bila anda allocate benda ni, benda inilah, gaji pekerja inilah boleh anda gunakan untuk membiayai ataupun membayar pekerja part time. So untuk KWSP dan SOCSO, ambillah dalam 12% ke, okey, paling tidak pun 10% kalau tak ada KWSP apa semua, ambil 10 ataupun 11% daripada jumlah gaji. Kalau gaji pemilik 3,000 dengan 2,000, gaji pekerja 2,000, 5,000, ambillah dalam 12% daripada 5,000. So letakkan sebagai KWSP dan SOCSO. Sekiranya anda ada installment ataupun loan yang melibatkan perniagaan, loan kahwin, bank rakyat tak kira ya. Loan beli kereta tidak kira. Installment yang melibatkan perniagaan anda, contoh anda ada buat loan dengan tekun untuk beli mesin ke, mixer ke, ataupun ada buat pinjaman jangka pendek dengan Mara ke, apa-apa saja yang mana kena bayar berapa sebulan tu, yang itu kita masukkan di bawah installment dan loan. Okey, bagi belanja makanan harian ni, kalau bengkel dia kena ada lah makanan harian dia bagi pada pekerja dia makan, minum petang kadang-kadang kan. So yang seterusnya adalah marketing ataupun entertainment. Marketing sekiranya anda ada guna FB ad ke apa ke semua, berapa, RM10 sehari ke, untuk 30 hari 300 ke, mungkin nak buat flyers ke apa semua, allocate dah sebulan. Guna tak guna belakang kira, tapi yang penting kita kira siap. Okey, seterusnya adalah dari segi lesen perniagaan. Sekiranya ada, anda kena ingat ya, kita ada SSM, kita ada lesen lesen dengan PBT, walaupun mungkin bayar 3 tahun sekali ke, setahun sekali ke, kiralah jumlahnya berapa dan dibahagikan dengan 12 bulan. Maksudnya kita tahu, katalah sebagai contoh, berapa sebulan. So kiralah berapa. Dari segi insurans, sekiranya ada insurans bangunan ke, insurans untuk diri anda untuk perniagaan ke, semua boleh masukkan. Kalau tiada tak payah. Untuk kesihatan, allocation. Kalau syarikat-syarikat selalunya dia akan ada untuk kesihatan, tak sihat ke apa semua, kaki tangan tak sihat ke apa semua. Macam anda, masukkanlah untuk kesihatan RM150. Biarkan perniagaan anda yang menanggung berkaitan dengan kesihatan anda. Seterusnya adalah sekiranya ada allocation untuk peralatan ataupun kelengkapan. Kalau ada, masukkan. Sebagai contoh, anda bayangkan mungkin setiap bulan anda, mungkin tidak setiap bulan anda tidak beli alatan, tetapi mungkin anda kepingin untuk beli. Mungkin cukup 3 bulan, macam orang main kutu lah, 3 bulan beli, contohlah. So kirakanlah berapa allocation untuk bajet untuk kelengkapan ataupun peralatan. Seterusnya dari segi penyelenggaraan, kena ingat kita kadang mixer ada rosak ke, nak kena selanggara. Kalau aircon di pejabat tu, nak kena panggil orang maintenance, nak cuci-cuci. Mungkin setiap bulan, bukan tiap bulan perlu selenggara, tetapi at least kita ada buat allocation, ada allocate budget. Bagi yang ada pekerja asing, dia ada levy. So bagi yang untuk urusan pergi ke sana kemari untuk menghantar ke apa semua, allocation untuk petrol syarikat perlu ada. Guna tak guna belakang kira. Sama juga macam touch and go pun, allocationnya berapa. Mungkin boleh buat 100, 200 ke, terpulang lah. Terpulang pada anda. Touch and go mungkin 200 ke. Dan satu lagi, kalau yang ada melibatkan anda kena buat postage apa-apa semua, benar benda itu kita charge pada pelanggan, tetapi kita allocate juga bajet untuk delivery. Kita allocate. So anda perlu senaraikan semua berkaitan dengan anda punya overhead sebulan, senaraikan ke semua sekali dan dapatkan jumlah sebulan tu berapa. Sebagai contoh kes ni,
Campur semua ni dapat 8,000 lebih. Dan dikalikan dengan di sebulan. Okey, di sebulan. Okey. So, kalau 12 bulan, kalilah dengan 12. Okey, kali dengan 12. Dapatlah setahun. Okey. Kita perlu tahu berapakah kita punya overhead sebulan. Setakat tu jelas? Jelas. Okey, jelas ya. Okey, sekarang sekiranya jelas, anda telah selesai bahagian ini. Dapat semua ya? Bahagian A, senaraikan semua. Yang ini anda lebih mengetahui apa kesesuaian apa yang anda ada. Mungkin ada setengah orang, ada setengah orang tiada. Tapi kita perlu kira. Okey, seterusnya perkara yang ke B, yang nombor kedua. Kita perlu mengira untung impian ataupun untung sasaran yang kita mahukan. Kita perlu ada. Dan macam mana nak kira? Kita nak kira macam mana? Tengok di sini. Di sini section B ya. Okay, section B. Untung impian dimahukan. Okey. Anda senaraikan apa impian-impian anda. Okey, sebagai contoh, cikgu senaraikan sini simpanan syarikat 3 bulan overhead. Maksudnya cikgu ambil yang ini dikalikan dengan 3 bulan. Nampak ni dikalikan 3 bulan dapatlah yang ini. Supaya jika berlaku apa-apa, kedai terbakar, kedai tak boleh operate, kita tak sihat, kita tahu kita ada simpanan untuk perniagaan selama 3 bulan. Anda rasa nak buat 6 bulan pun go ahead. Terpulang. Yang ini cikgu serah pada anda untuk tetapkan sendiri. Tapi cikgu bagi cadangan at least 3 bulan. Okay. Seterusnya, perkara kedua adalah berkaitan dengan kita senaraikan impian kita yang kedua. Selain daripada simpanan syarikat 3 kali ganda ataupun 3 bulan overhead ini, kita nak ada modal pusingan belian bulanan. Sebagai contoh, anda beli barang-barang, beli telur, gula, garam, mentega, macam-macam lah untuk ni lah, coklat, cookies ke apa, untuk buat kek ke apa semua. Apa-apa sahaja perniagaan. Kalau misal kata anda ada modal pusingan belian barang, katalah anda perlukan 1,000, selalunya 1,000 sebulan sebagai contoh ya. Yeah. So, anda boleh buat modal pusingan belian bulanan, anda boleh increasekan sama ada 10 kali ganda ke, 3 kali ganda ke. Maksudnya, kalaulah modal pusingan belian barang anda sebulan adalah RM1,000, anda nak increase kemampuan supaya boleh beli lebih banyak telur, lebih banyak tepung, lebih banyak gula. Okey, duit allocation tu kita nak ada. So apa jadi, kita nak impian kita supaya kita ada modal pusingan belian barang bulanan tu lebih besar daripada ni. Okey, so kita jadikan salah satu impian kita sebagai contoh kat sini. Cikgu letak 10,000. Okey, anda boleh letaklah 3,000 ke, 1,000 ke, terpulang. Okey, terpulang pada diri anda. Okey. Seterusnya, cikgu senaraikan yang ketiga adalah modal perniagaan baru ataupun pengembangan perniagaan. Sebagai contoh, anda rasa nak beli 2 lagi mixer, 2 lagi oven ataupun nak beli oven yang lebih besar. Okey, kalau yang mempunyai kedai mungkin kata nak buka kedai. Tahun depan rasa nak buka kedai. Okey, so modal perniagaan baru ataupun pengembangan perniagaan kena ambil kira. Contoh kalau sewa kedai, perlu 2+1, api air lebih kurang. Lepas tu kita nak ada at least ada gaji untuk pekerja 3 bulan ke apa semua. Kirakan berapa. Okey, untuk pengembangan perniagaan yang baru. Okey. So kirakan macam sini cikgu letaklah 50,000 ke. Ada di kalangan anda yang rasa nak besarkan kawasan rumah dia untuk jadikan tempat masak-masak tu lebih besar, untuk lebih banyak ada ruangan sendiri untuk bengkel, untuk buat kek. Okay? Sekarang ni mungkin guna kat dapur saja. Mungkin nak ada extend kawasan, nak pasang awning baru, nak pecahkan dinding apa semua. Berapa lebih kurang modal untuk membuat benda tu. So jadikan benda tu antara impian yang anda mahukan. Seterusnya, gaji pekerja baru. Okay, sekiranya ada pelancangan nak ambil pekerja tahun depan, okay, mungkin nak boleh letak 12 bulan gaji dia berapa. Kalau gaji dia sebulan 1,000,
kita nak 12 bulan ke, ataupun cukuplah sekadar kita target untuk gaji pekerja baru untuk 3 bulan. At least impian kita nak ada gaji dia untuk 3 bulan. 6 bulan pun boleh, 9 bulan pun boleh, ataupun 4 bulan pun boleh, 8 bulan, 12 bulan pun semua boleh. Terpulang pada anda. Seterusnya, impian ni adalah untuk memberi bonus kepada pemilik diri sendiri. 3 bulan ke, 2 bulan ke, sebulan, yang ini anda tentukan sendiri. Dan juga bonus untuk pekerja. Sebulan ke, 2 bulan ke, 3 bulan ke, terpulang. Okey? Masukkan impian yang anda nak jadikan bonus ni sebagai salah satu impian yang anda mahu capai. Seterusnya macam family day trip ke, okey, anda rancang tahun depan, okey, tahun depan anda nak kerja kuat-kuat, okey, nak capai supaya ada kumpul duit supaya boleh ada syarikat boleh menjalankan family day trip. Katalah perlu 5,000 ke, okey, nak bawa staff apa semua, nak pergi ke Pulau Bangkok ke, Pulau Tioman ke, nak pergi ke Langkawi ke, okey. So anda jadikan benda ni antara impian anda. Dan sekiranya ada nak pergi umrah dan ziarah ke, okey, berapa perbelanjaan anda tu. So jadikan benda ni impian anda. Anda senaraikan apa saja impian anda yang reasonable bagi anda dan dapatkan jumlah total dia berapa. Okay, so selalunya jumlah ni total lah, maksudnya anda nak capai sebagai kes ni, nak capai bagi syarikat ni dia nak capai dekat 128,376 impian dia. Dia nak capai untung bersih dia sebanyak ini. Which is untung bersih sebanyak 128 ni dibahagikan dengan 12 bulan bersamaan dengan dia nak capai target untung bersih, untung impian dia nak capai 10,000 sebulan. Okey. So dengan menggunakan margin 35, margin 35. So sekarang ini bahagian B, kita senaraikan semua impian-impian yang kita mahu, yang mahu kita capai. Okey. Setakat tu jelas bahagian untung impian? Jelas. Okey. Sekiranya jelas, seterusnya perkara yang ketiga. Okey, macam mana kita gunakan margin untung sandaran kita 35% bersamaan dengan 0.35. So, apa jadi? Okey. So, di sini dengan menggunakan margin 35%, kita akan dapat tahu berapakah pulang modal ataupun break even kita sebulan ataupun setahun. Berapakah sasaran jualan kita yang perlu kita capai sebulan dan juga setahun. Okey. Untuk pulang modal ataupun break even, macam mana nak dapat yang ini? Okey. Nak dapat pulang modal adalah jumlah overhead sebulan yang ini dibahagikan dengan 0.35. 35%. Maksudnya 0.35. So dapatlah yang ni. Okey, dapat yang ni. Maksudnya yang ini 8792 dibahagikan dengan 0.35. So dapat RM25,120 sebulan. Maksudnya anda kena buat jualan 25,000 untuk sekadar pulang modal dengan sandaran 35% keuntungan margin. Okey. Okey. Setakat tu jelas? Jelas. Okey, break even atau pulang modal ataupun break even adalah dengan sandaran kita 35%, maksudnya dengan kita buat jualan sebanyak 25,120, kita hanya mampu cover overhead sahaja tanpa dapat untung 10,000 ni takkan tercapai. Okey. Walaupun yang sebenar sekiranya anda buat margin untung sebenar 50%, maksudnya akan ada juga, tapi tipis. Okey. Tapi at least ada. Okey. So, setakat tu jelas untuk bahagian bahagian C. Margin Jelas. Jelas ya? Okey. Seterusnya kita perlu masukkan untuk sekiranya kita dah dapat kira overhead berapa sebulan,
Kita dah dapat kira berapa, kita dah senaraikan semua overhead kita sebulan berapa. Kita dah tahu dah berapa jumlahnya sebulan, dan kita dah tahulah, kita dah senaraikan semua impian-impian kita dan dibahagikan jumlah impian tu semua dibahagikan dengan 12 bulan. Kita dah tahu dah berapa untuk impian kita sebulan apa semua, setahun kita semua dah tahu. Sekarang kita dah tahu dah kita guna margin untung 35. Sekarang benda ni supaya tidak perlu pening-pening CP ni, cikgu berapa, confuse lah cikgu. Ingat, pertama anda perlu tahu berapa overhead sebulan. Anda kena tahu berapakah untung impian keseluruhan yang anda mahukan, yang anda senaraikan semua ni. Tak payah bagi 12 bulan, anda kira berapa untung impian yang anda mahukan. Nilai impian anda dalam bentuk RM berapa. Okey. So apabila anda dah tahu yang ini, yang terakhir sekali adalah nilai ini perlu dimasukkan ke bahagian penetapan sasaran jualan di sistem jualan. Okey, yang mana apabila anda masukkan nilai yang ini dan juga yang ini, A, B, C ni ke dalam sistem secara automatik bahagian E auto kira dan jana berapakah pulang modal dan sasaran jualan. Okey, sebagai contoh kita tengok di sini. Overhead kita sebulan 8792. Untung impian kita mahukan sebanyak 128,376. So apa perlu kita buat adalah sini. Semua nampak skrin ni? Nampak, Okey. cikgu. So login kepada sistem, gunakan ID yang telah diberikan, log masuk. Okey. Log masuk, terus pergi pada menu pengurusan jualan. Pergi kepada tetapan sasaran jualan. Okey. So sebagai contoh cikgu padam yang ni ya. Okey. So katakanlah kita plan untuk tahun 2022. So apa perlu buat? Sasaran jualan tahunan mesti dimasuk setiap tahun. Okey, so saya pun tekan tambah baru, masukkan tahun 2022 dan masukkan nilai berapa tadi? 87992. Okey, 8792. Modal mula tunai tak payah, modal mula bank tak payah, overhead 8792. Okey. Sasaran untung hujung tahun, masukkan yang 128,376. Okey, 128,376. Okey, guna margin 0.35. Okey, so tekan. Okey, tekan saja simpan. Sistem automatik akan kira, masukkan semua nilai kita tadi. Okay, cara reading dia adalah untuk tahun 2022 dengan kadar overhead sebanyak 8792 sebulan bersamaan dengan 105,504 setahun overhead, dengan kita impikan untung yang kita sasarkan sebanyak 128,376 dengan menggunakan margin keuntungan 0.35. Sasaran jualan sebulan adalah sebanyak 55,685.71 sebulan. Setahun kali dengan 12 dapat 668,22,856. Ya. Ini untuk sasaran jualan. Break even ataupun pulang modal sebulan 25,120. Kalau setahun kena buat jualan 30144. So anda perlu ingat, kita kena kejar, jangan tengok yang ni sangat. Kita kena kejar yang ini. Kita jadikan yang ini kita punya aim. Sekiranya anda rasa tinggi sangat, kecil cikgu, besar sikit. Tak nampak. Nampak? Tu. Okey. Tak payah tengok. Okey.
So, apa jadi? Kalau anda rasa, cikgu, menakutkanlah sasaran jualan bulanan, cikgu. Contoh Oh, kan. takut. So, apa jadi? Kita cuba dahulu. Kita cuba saja. Jadikan benda ni. Mana tahu selama ni anda tidak full swing. Sebab apa? Anda tidak tahu sale target anda berapa, betul tak? Sebab selama ni kita tak nampak. Kita Tak nampak buat kan? je. Ni bila nampak kita terkejut. Padahal kita buat lebih kurang nak sampai lah. Ya. Sekarang terjawab tak sebenarnya kadang-kadang anda tengok orang ni, dia ni meniaga tiap-tiap tahun dia boleh buat benda tu, boleh buat ni. Main mana duit? Perasan tak? Perasan tak? Pergi bercuti, pergi shopping. Ya, sebab benda tu Cikgu, kita nak pergi Eropah kan tahun depan. Macam mana? Kita nak pergi Eropah tahun depan. Alhamdulillah, bagus. Beli tiket beli lebih Saya satu. Okey, so apa jadi? Jadikan anda senaraikan impian yang anda mahu capai dalam kehidupan anda. Apabila anda dah tahu sifir ini, tahun 2022 inilah planning anda. So, kerja kuat. Capailah, kejarlah target ini. Dan perlu setiap masa, anda kena jaga setiap masa. Pastikan sale bulanan mesti lebih daripada pulang Modal. mesti atas pada 25,000. Dan pada masa sama, jaga kita punya margin mesti atas pada 0.3. 5. Sebab macam kek anda selalunya dalam 50%, betul tak? So kita letak 0.35 ni sebagai kita kena anggap, kalau kita harga jualan kita 100, kita beranggapan kita hanya untung RM35. Untungnya RM35. Modalnya adalah RM65. 5. Walaupun sebenar mungkin modal RM20, untungnya Untung 80. RM80. Okey. Jelas setakat tu? Jelas cikgu. Okey, kalau jelas, Dia pun mengantuk cikgu ni. Cikgu kena kuat sikit suara ni. Pakat diam saya mengantuk daripada ni. Saya dengar suara ni. Tak ada apa. Contoh lagi Okey. So sekarang itu saja untuk topik kita pada malam ni. So sekarang cikgu ke sebarang persoalan sekiranya ada. Ada apa-apa nak tanya? Tadi macam banyak Ustaz nak fikir. Ada apa-apa nak tanya? Cikgu, kalau kita terikut tak rekod, contoh macam sale 2 hari lepas kan, nak rekod hari ni boleh ke? Boleh. 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 Tapi dia akan keluar tarikh hari ni, betul tak? Betul. Betul, tarikh je lah. So Macam kami kalau rekod tu. okey, anda rekod, benda tu semua dah selesai, betul tak? Semua dah selesai, betul tak? Dah betul. Dah rekod semua dah selesai, betul tak? Bila dah selesai, dia pergi ke mana? Betul. Dia ada dekat pembetulan Rekod. Pembetulan rekod, betul tak? So bila dekat pembetulan rekod ni, kalau yang anda baru kata yang transaksi tu yang 2 hari lepas, hari ni baru key in, betul tak? Betul. Okay. So bila anda key in, dia mesti keluar hari ni, betul tak? Betul. So kalau nak ubah jadi yang 2 hari lepas, anda tekan back date. Tekan back date, Okey. ubah Back tarikh. date. Okey, kembali Ubah balik. tarikh je lah. Back date, pergi pada back date. Tekan pada back date, lepas tu apa jadi? Ubahlah tarikh sebenar transaksi bila. Okey. Okey, so Okey, automatik okey. dia akan jadi tarikh yang 2 hari lepas. Lepas. Okey. Kami jelas, kan tak boleh ubah cikgu. Jelas. Kami kan tak boleh ubah. Boleh. Okey. So, Okey. itu saja untuk topik kita berkaitan dengan penetapan ataupun pengiraan sasaran jualan. Okey. Dari sini dapat capture ya? Dapat senaraikan semua. Senaraikan impian anda. Okey. Yang penting anda kira yang ni. Kira yang ni berapa sebulan, dan kira jumlah impian keseluruhan berapa. Okey. Kira semua. Rasa kalau tinggi, kurangkan mana yang patut.
Okey, sebelum masuk ke dalam sistem. Okey. Setakat tu jelas semua? Jelas. Okey. Ada apa-apa nak tanya berkaitan dengan topik ini? Topik lain tak nak cerita. Topik ini sahaja. Oh, topik ni jauh ya. Tak Ini ada. saja. Saya ada soalan topik lain. Topik lain nanti sesi lain. Okey, Okey, cikgu. boleh ya? Boleh. Okey. Kalau ada apa-apa lagi? Tak ada dah. Ada dah. Okey Kami ya. nak tanya topik lain. Topik lain tanya apa? Topik apa? Macam Ni. macam kami kan buat kek. Kek kan dia amount dia lain-lain. Lepas tu kek dia pun lain-lain. Macam mana kami nak tulis untuk barang-barang yang kami guna tu, tepung apa semua tu, kuantiti nak tahu berapa jumlah modal yang betul untuk sebiji kek tu. Dia sebenarnya yang itu cerita yang anda belajar dengan Puan N kan? Ada belajar kan? Yang tu kan? Tahu dah. Kira macam kan kita nak kira untuk sejumlah satu biji kek tu kos berapa. Kita nak masukkan dalam sistem ni. Dia macam ni. Bila anda jual satu kek, anda dah jual, kata rega kek tu kata 100, betul tak? Anda tahu kan rega modal dia berapa kan? Tahu? Berapa modal dia? Contoh. Contoh dalam, kalau 100 modal dalam 35 lah kita kata. Okay, 35 kan? Bila anda buat rekod jualan, dah selesai semua sekali, betul tak? Dah terima duit dah apa semua, nak masuk modal berapa, betul tak? Betul. So pergi kat rekod kos ni. Pergi Rekod kat rekod kos. Dekat sini mana yang kuih yang anda jual tadi, contoh yang ni anda pun masuk kos, berapa modal dia? Katalah kek ni berapa, rega dia berapa? Rega dia katalah 700 kan. Modal dia berapa? Anda kata modal dia dalam 300. Masuklah 300. Automatik sistem tahu untung berapa, margin berapa. Tekan simpan. Record cost. Record cost. Record cost. Clear ya? Clear. Okey. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Itu saja ya? Iya. Okey, so itu saja untuk malam ni. Terima kasih kerana sudi bersama untuk sesi kita pada malam ni. Diharapkan anda semua mendapat manfaat. Dan seperti biasa saya doakan anda semua beroleh kejayaan dalam memacu perniagaan anda. Dan didoakan kepada anda semua agar Rabbul Jali mengurniakan rezeki yang melimpah ruah untuk anda semua. Dan diberikan kesihatan yang baik supaya boleh terus berniaga. Kuasai ilmu, belajar sentiasa, jangan mudah putus asa, kena ada sabar banyak untuk berniaga ni. Cari ilmu dan cari ramai guru untuk anda terus menjadi orang yang hebat dalam perniagaan. So itu saja untuk malam ni. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.